Ada orang nikah kat Thailand bawa wali sekali. Oh. Pun ada juga. Ada orang call daripada sana call. Ayah, tuan dah sampai kat Thailand nak nikah. Haji pun kata, Haji, saya ni anak ni ada 2 orang dekat depan saya ni. Boleh tak saya nak nikahkan? Bapak dia kata nikahkanlah. Kalau macam tu tak ada masalah sangat. Bukanlah tak ada masalah. Still langgar undang-undang. Tapi dari segi hukum syarak dia, okeylah sebab ayah sendiri jadi wali. Dia mewakilkan saja. Ada orang dia pergi memang tak diwakili langsung. Memang tak mewakilkan pun. Apa sebab di sebalik ayah pun ikut sekali pergi Thailand untuk kahwinkan anak dia kat sana? Kes-kes yang kahwin 2 kan. So ayah dia pun tak ada rasa macam semua salah sangat macam tu lah. Nak bagi kahwin juga, nak bagi sah juga. Kan orang nikah kau kat KL je nikah. Dan ni ayah juga yang nikahkan. Atau ayah yang jadi wali ataupun ayah panggil ustaz-ustaz mana yang nikahkan, ayah jadi wali. Ada juga dekat dalam Malaysia je. Ada tak macam, saya tak tahulah yang ni di bawah skop guaman syar'i ke apa kan. Ada tak macam kes, sebab kita cerita pasal penjagaan anak, yang ayah ataupun mak tak, selalunya ayah lah. Ada tak kes ayah yang tak nak jaga anak tu, tak nak tunaikan nafkah sebab dia cakap anak tu bukan anak dia? Ada. Tapi kita tak ambil kira lah benda tu. Dia kalau you nak menafikan anak tu, dia immediate. Macam mana Maksudnya kelahiran anak tu sehari atau 2 hari tu, masa tu lah you nak, ini betul ke anak air ni? Itu pun macam mana nak tahu awal sangat? masa tu lah. Boleh tahu ke? Macam mana keraguan tu timbul bila anak tu dah besar, dah 5 tahun, dah 10 tahun baru Sebab muka dia develop sikit. kenapa jadi itu? Dia wajah tu tak ada, mungkin dia ikut mak dia kan. Dia tak boleh, dah tempoh lama baru dia nak nafikan tu. Dia kena cepat lah. Dalam experience tu ada yang nafikan tak? Ada juga. Sebab apa selalu? Ada tu lah, sebab dia kata ada dia find out yang dia pernah curang dulu. Kerisauan dia dekat situ lah kan. Macam tu lah. So kalau macam tu boleh selesai lah dengan mahkamah syariah apa Biasanya dia tak bawa pun. Biasanya ada juga yang bawa, yang berani bawa kan. Nak menafikan nasab dia tu kan. Ada juga. Cuma sama ada berani ke tak berani je kan. Sebab kita nak kena tanya semua benda tu. Ya. Sebab you menafikan anak sendiri kan. Yelah. Ya. So tuan ada apa-apa nasihat untuk orang yang nak berkahwin kat Thailand? Okey, saya memang tak orang kata apa, tidak recommend apa kalau you nak pergi keluar. Biarlah perkahwinan tu secara proper. Bila you buat secara proper melalui pejabat agama, everything complete. Pendaftaran dia complete, maklumat semua complete dan sah. Tak ada isu apa-apa, kahwinan tu sah. Everything akan semua. Bila you pergi kat luar, banyak risiko, banyak masalah timbul. Kahwin kat sana memang senang, you pergi balik hari. You pergi hari ni, esok you balik. Memang nampak mudah, tapi balik sini susah. You nak daftar susah. Dan kalau memang you dah berlaku dah pun dah nikah tanpa kebenaran, make sure daftar. Saya sangat-sangat nak nasihatkan daftar lah. Walaupun dah lama pun masih boleh daftar. Saya cakap tahun 1992 saya buat tu, daftar dan perkahwinan tu sah. Cuma liku dia panjang sikit lah. You nak kena memorize balik pernikahan tu. Kita nak kena tanya ni, masuk pergi beberapa orang tu, makcik pun tak ingat lah tu. Makcik kena ingat. Kita nak kena tolong dia kat situ kan, segi tu. Jadi nasihat saya, kalau dah memang you dah tanpa kebenaran, make sure you daftar. Sakut laki masalah tu bukan mak ayah dia terima, anak-anak pula terima. Kesian kan anak-anak tu kan. So anak nak nikah, tengok mak ayah surat nikah tak ada. Memang banyak sekarang ni. Sebab sekarang ni bila nak nikah, dia nak surat nikah mak ayah. Mana mak ayah yang dulu tak daftar, inilah masa yang dia akan jadi turning point, jadi masalah tu. Dia akan jadi problem. Jadi my advice, kalau dah memang daftar. Kalau tak, jangan pergi. Buatlah proper kat sini. Bukannya susah sangat. Kalau kata susah sangat, dulu kita nak kena isi borang. Sekarang online je. Ya, tapi tu kalau dari segi mungkin alasan yang susah atau senang, tapi
kalau orang tu cakap dekat tuan masalah tu dari segi rumitnya nak berpoligami, tuan akan cakap apa kat dia, jangan apa poligami lah. Poligami sebab kita tak boleh nak jangka. You datang permohonan kat mahkamah, kita nak tengok semua benda. Kemampuan you, tanggungan you, pendapatan you, tanggungan sedia ada, tanggungan yang bakal pula you boleh handle tak semua. Kalau boleh handle, mahkamah boleh benarkan, tak ada masalah. Mahkamah sangat raikan you datang mahkamah, mohon betul-betul. Sebab benda tu telus. Wife you tahu, bakal isteri tahu, bakal suami, bakal wali tahu. Jadi perkahwinan tu. Jadi perkahwinan yang senyap-senyap ni, yang banyak mengundang ni, yang mencetus. Jadi bila dah tahu, dah tahu, mula isteri mohon cerai. You dengan I pun kata nafkah pun you tak bagi, tahu-tahu you kahwin dua. Itu yang banyak jadi tu. Jadi permohonan bercerai. Isu dia macam itulah. Kahwin di luar tanpa ni. Bukan tak boleh daftar, boleh daftar. Tapi kita nak kata cepat. You daftar, make sure you daftar dan make sure cepat. Kita nak bukan saja kita nak record tu. Record tu kita nak daftar tu. Lebih-lebih lagi kita nak tahu status pernikahan kita tu. Bayangkan selama kahwin, at last pernikahan you tak sah. Apa jadi? Kita tak nak macam tu. At least kita lega lah sikit kan balik. Dah tahu nikah dah sah. Okay. Ada juga kan kes yang dah lama tengok tu tak sah Ada juga. Macam mana kalau tu dari segi agama hukum macam mana kalau memang difarakkan, dibatalkan pernikahan tu. Macam saya kata tadi, ada pernikahan ni kita jumpa, kahwin tanpa kebenaran ni, bergaduh dengan ayah, abang nikahkan. Kawan dengan abang kata nikahkan, mana nikahkan. So selama ni dia dah kahwin dah pun. Kata dah 5 tahun. Kira. Salah, memang salah lah. Dosa lah. Kalau dia tahu. lah. Dia kata, make it proper, pergi pejabat agama. Daftar elok, buat kebenaran, permohonan, nikah, simple je. Everything, kalau tak ada masalah, okey. Kalau dia memang terjebak ke sana, ataupun nikah tanpa kebenaran, make sure you daftar. Jangan lambat-lambat. Supaya masalah tu tak lagi besar. Boleh selesai cepat. Itu je lah nasihat saya. Okay. Thank you so much Tuan atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Kita harap kita punya audience ni yang mana tahu dah beli tiket flight ke Thailand ni cancel lah. Cancel tu guys. So daftar dah elok lah. Tuan ada beberapa kata-kata terakhir kat kita punya penonton? Okay, saya harap apa perkongsian kita ni satu benda yang bermanfaat lah. InsyaAllah. Mungkin orang awam tak nampak, orang awam nampak macam mudahnya pergi ke sana balik kan. Tapi di sebalik tu dia ada dark side dia akan ada risiko nak melibatkan pendaftaran pasangan yang ada. Kalau pasangan dah tak ada, so problem. Bila you lambat lagi masalah. Jadi just follow the rule lah. Patuh undang-undang. InsyaAllah everything will be okay lah. InsyaAllah. Sebab at the end of the day, walaupun kita rasa macam orang selalu saya rasa lah dia akan pakai hujah yang sebenarnya boleh je kat sana, sah je. Itulah tapi hujah sebenarnya the problem is bila kita buat macam tu, kita melanggar ulul amri kita. Betul. So sebenarnya dosa juga. Betul. Sebab diorang dah cakap ni adalah dia punya peraturan and diorang berhak untuk create guideline ni. So kita sebagai umat Islam kena ikutlah kita punya amir. Dan at the same time, selagi amir tu bukannya buat benda yang melanggar syarak, memang kita kena ikut kan. Betul. Itu memang hujah dia. Itu memang kebanyakan orang lelaki guna tu. Janji sah. Itu saja. Bila dia janji sah, dia tak daftar. Bila tak daftar, suddenly umur dia sampai. Apa jadi dengan anak dia? Dengan rumah dia? Nak daftar macam mana? Yang jadi susah. Jadi asal sah. Kita nak dah sah, berdaftar, ada rekod. So senang semua orang. Wari-wari senang, anak-anak senang. Okay, itu je. Okay, thank you guys so much. Thank you sekali lagi Tuan Azlin. So ya guys, boleh komen kat bawah apa soalan korang. InsyaAllah nanti Tuan Azlin akan reply. Tuan Azlin ada TikTok kan? Ada. Apa okay, sebelum kita end lah, macam masa Tuan start TikTok tu, apa mindset di sebalik tu? Saya sebenarnya orang awam juga yang selalu tanya soalan kan. Jadi saya suka share apa soalan orang awam tu, kita share dan tu jawapan dia.
Lebih kepada prosedur mahkamah syariah, persoalan, contohnya persoalan kaitan dengan nikah, semua orang yang hantar soalan tu kita jawab lah. Itu kita nak membantu orang awam, sebab benda ni kadang-kadang orang sulit nak tanya. Kan benda ni kadang-kadang orang sulit nak tanya. Kadang-kadang nak pergi tanya jadi consultation fee dia berapa kan. Tak tahu nak tanya kat mana. Dan kita buat lah macam tu. Banyak je orang PM dulu soalan tu tak terjawab kadang-kadang. And mesti soalan berulang yang sama je kan. Bahasa sama. Tapi kita cuba jawab lah. Kita faham situasi orang, kalau tak jawab dia susah. Saya cuba untuk jawab lah. So make it in video punya part lebih senang. Kita nak explain kan, compare kita text macam tu. Jadi saya ambil soalan tu, saya buat lah. Okay, thank you guys so much. Boleh follow Tuan Azlin dekat TikTok juga. Kita letak link kat bawah. Kau boleh komen apa soalan. Boleh juga komen siapa guest lagi korang nak tengok next. InsyaAllah jumpa kat episode akan datang. Assalamualaikum. Sedap bak ini kan. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja, macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.